Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara player-player, apa khabar? Saya hari ini bersama dengan Sisa Agung UMNO. Tok, kita tunggu kawan-kawan dah masuk dulu, Tok. Baru sedap. Kalau masuk satu dua tak sedap, Tok. Kita tunggu. Sebab siapa masuk mula, Tok. Kita tengok dulu. Apa khabar, saudara? Ya, sila like ya. Sebab hari ini pertemuan saya banyak benda yang cukup cantik. Ya, Jackie Nikita. Apa khabar Jackie? Hetty Izzati. Sila like dan share. Saudara Arif Ismail. Apa khabar? Waalaikumsalam Hetty. Eddie Awang Treasure. Empat tulang kerat pada Cik Mazuki Makno. Sarimah Nur. Salam petang. Saudara Al-Fauzi Mawaziruddin. Long Kundur bin Mat Labu, Basri Muhammad, Ayah Cik, Jiwa Merdeka. Saya tengah tunggu kawan-kawan masuk. Sebab hari ni pertemuan ni, sila share cepat sikit sebab masa yang saya temui hari ini, dia masa agak terhad. Saudara Jackie ni kita, kabar baik, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara semua. Saya hari ini sebenarnya berkesempatan kerana kebetulan Parlimen ditangguhkan pada jam 1 tengah hari tadi. Maka orang yang saya temui ini dia ada kesempatan untuk bersama dengan saya, iaitu tidak lain dan tak bukan adalah Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, dan kita akan berbual dengan beliau tentang politik semasa. Apa khabar, Tok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Ya. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Kamal Amir yang memberikan peluang. Ya. Ini di pejabat saya, inilah suasana pejabat saya hari ini di sekitar Kuala Lumpur, hujan lebat. Ya, Dok. Dan nampak rakan-rakan yang join kita ni. Kira. Jamaludin. Kalau mereka ada soalan boleh tanya. Lah, Dok, diri. Hari ini sidang Dewan Rakyat diberhentikan pukul 1, tidak ada disambung. Antara sebabnya kerana diberitakan bahawa sidang Dewan Rakyat ini berada dalam kawasan Kepong. Jadi oleh kerana kawasan Kepong ni kawasan merah, jadi dipendekkan sidang. Itu antara sebab kenapa kita ringkas hari ini. Selepas sesi soal jawab, kemudian ada rang undang-undang tentang koperasi. Saya pun ada mencelah-celah antara soalan-soalan koperasi. Bil koperasi ya, Dok ya? Tentang koperasi. Ada pindaan tentang koperasi. Sebelum ini nak wujudkan koperasi kena 50 orang, dipinda jadi hanya 20 orang. Okey. Tok, ini tentang politik ni nak bertanya kepada Datuk. Datuk tengok betul sekarang, Tok. Sebab ini live dengan Datuk, bukan dengan saya. Okey. Jadi, kenapa saya nak tanya kepada Datuk, benda ni agak rare, tak pernah berlaku. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO diadakan dalam satu waktu yang begitu singkat, selalunya sebulan sekali. Ini nak kata ada urgensi, nak kata ada darurat, tak ada darurat. Jadi boleh Datuk terangkan, kenapa UMNO mengadakan mesyuaratnya pada, saya rasa tempoh 4 hari. Sila Datuk jelaskan. Hari Isnin minggu sudah, sebelah malam itu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi yang penuh. Kemudian hari Khamis malam Jumaat itu mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi. Yang mesyuarat penuh tu macam-macam lah kita cerita mengenai tarikh-tarikh yang kita tangguhkan dan sebagainya. Tetapi yang baru-baru ni mesyuaratnya ialah kerana ada perkara tertentu yang penting yang kita ingin putuskan. Antara perkaranya ialah apa pandangan kita mengenai usaha-usaha yang cuba dibuat untuk meremehkan titah Yang di-Pertuan Agong. Kemudian apa jadi kepada menteri-menteri kita yang mempertahankan apa yang telah dinyatakan oleh
dalam mesyuarat kabinet dan sebagainya. Adalah perkara yang kita tak boleh nak cerita semua di sini. Ni saya nak tanya bukan sebab apa Datuk, sebab dalam keadaan sekarang ni sebab rakyat bertanya-tanya kerana pada hari Isnin itu pagi itu sebelah tengah hari itu ada pertemuan dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Saya tak penting Dok. Saya nak gambar dengan Datuk. Okey. Saya tak penting. Yang pentingnya pelayar-pelayar kadang-kadang Datuk sambil perhati Dok, kalau ada soalan pada Datuk jawab jugalah ya. Jadi pada pukul 12 tengah hari mesyuarat dengan ahli parlimen. Ya, semua ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi apa mesyuarat sebenar tu? Pertemuan itu. Ya, besok pun kita ada lagi mesyuarat dengan ahli-ahli parlimen. Besok ada lagi? Ada. Oh, nampaknya sibuk nampaknya. Kita zaman Datuk Zahid ni kita menggunakan syura. Banyak mesyuarat, banyak perbincangan. Kita tak boleh membuat keputusan sendiri-sendiri. Jadi kita kena berunding, kita kena dapat pandangan-pandangan. Sebab kita tidak semestinya tahu semua. Jadi kita nak buat perundingan-perundingan yang tertentu. Jadi mana itu pertemuannya pada jam 12 tengah hari sampai jam 3 petang. Kalau saya nak betul. Malamnya tu dia adakan majlis tinggi. Tapi sebelum tu fungsi-fungsi perhubungan pukul 5. Jadi berdereklah mesyuarat hari Isnin lepas. Itu. Tak apa. Lebih baik banyak mesyuarat daripada tak ada mesyuarat. Dalam keadaan COVID ni lebih banyak mesyuarat Dok ya. Kita ikut SOP. Ya. Tok. Jadi antara dalam mesyuarat ambil tinggi itu mestilah segasanya Datuk tengok apa kalau ada mereka tanya Datuk kena terus jawab Dok, kena respon Dok. Duit KWSP boleh keluar 10. Ini Datuk sebagai ahli parlimen Datuk kena respon benda ni. Sebab pelayar saya boleh kata 90% mereka menzahirkan bahawa keadaan ini macam keengganan pihak kerajaan untuk mengizinkan mereka mengeluarkan wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja. Datuk sebagai ahli parlimen tu, jangan lupa itu. Setiausaha Agong satu, waktu yang sama Datuk adalah ahli parlimen yang sepatutnya memperjuangkan untuk nasib rakyat. Datuk wakil rakyat. Apa pandangan Datuk? Itu sebab semalam saya mengetuai kumpulan 4 orang. Saya sendiri, kemudian Dr. Ashraf, Dr. Zamri, bekas Menteri Besar Perak, Dr. Ashraf Ketua Pemuda dan Tan Sri Nohama bekas Menteri yang sekarang ni Pengurusi Perhubungan Selangor. Kami berjumpa Menteri Keuangan. Kami dipanggil oleh Menteri Keuangan. Dan kita bawa 130 cadangan rakyat kepada Menteri Keuangan. Saya hantar cadangan itu pada hari malamnya. Pagi Ahad jumpa, hari Sabtu malam saya hantar melalui PDF kepada Menteri Keuangan, kepada Ketua Setiausaha Perbandaraan, Datuk Asri, kepada Pengarah Belanjawan Negara, Saudara Johan, dan 2 pegawai Menteri Keuangan. Sebab Datuk bekas Timbalan Menteri Keuangan. Jangan lupa Datuk, your background. Datuk masih ada lagi dalam Kementerian Keuangan ni. Saya rasa tentulah Datuk ada hubungan yang baik dengan pegawainya di perbendaraan. Dan waktu yang apakah antara cadangan? Tentulah yang 10K KWSP itu. Itu penting. Itu memang kita nyatakan sebagai perkara utama. Yang pertama, kita minta diberi kebenaran pengeluaran itu. Jumlahnya saya kata hendaklah diberi pertimbangan oleh KWSP dan Menteri Keuangan. Saya nak maklumkan di sini pada teman-teman, 71% daripada penyimpan KWSP yang aktif, nilai simpanannya cuma RM47,000. Secara purata lah. Tapi kalau RM47 keluar RM10,000, okey lagi kan? Apa ada masalahnya? Jadi untuk ini tak perlu sangat nak tunggu kerajaan nak minta pertambahan bantuan prihatin. Cuma kalau orang itu cuma ada RM10,000, kita kena ada limitkan lah apa-apa dia boleh keluar. Itu semua pelayar saya setuju. Kalau dia lebih RM50,000, bolehlah dia keluar RM10,000. Lega. Tapi kalau dia cuma ada RM10,000, tak bolehlah kita benarkan semua keluar RM10,000 tu. Apa dapatan daripada perbincangan itu? Perbincangan is it positif or what? Saya nak beritahu bahawa Menteri Keuangan akan menimbangkan dengan teliti perkara itu. Nampak ada positif. Sebabnya dia kata itu adalah 2 permohonan rakyat yang paling utama yang kami bawa tu. Satu lagi tentu tentang moratorium. Moratorium. Moratorium ni semacam juga yang 10K tu. 10K KWSP, kita kata
Yang mana ada simpanan lebih boleh keluar 10K, yang mana kurang tu kurangkanlah daripada 10K. Itu. Tetapi yang moratorium itu kita kata memanglah ramai minat supaya secara pukal. Moratorium ni secara automatik. Menteri menjawab bahawa kalau secara automatik dia sebenarnya dia kata orang-orang yang T20 pun nak ambil moratorium juga. T20 ni yang kaya-kaya pun ambil juga. Nak ambil juga. Jadi rumah tu agaknya. Jadi saya kata kalau M40 kita penduduk Malaysia ni dikategori pada 3 lah. T20, M40, B40. T20 tu top 20. M40 tu middle 40. Lepas tu B40 tu bottom 40. Jadi 40 campur 40 campur 20 jadi 100. Jadi pada pandangan saya lah yang M40 dan B40 tu kita kena bagilah. Yang T20 yang peniaga-peniaga besar yang kaya-kaya tu apa dia nak ambil moratorium? Betul. Itu. Masalah sebab orang nak bahasa rumah, nak bayar angsuran, kereta nak kena tarik. Ni tak 2 malam dia orang ni tu. Jadi Datuk telah suarakan benda tu. Itu 2 daripada 130. Punyalah banyak cadangan. Yang ketiga apa dia cadangan kita? Cadangan kita ialah tentang ni pekerja-pekerja yang dibuang kerja ni. Memang disahkan oleh Menteri Kewangan. Pengesahannya ialah selalu kita punya peratusan orang pengangguran ni 3%. Tapi oleh kerana COVID ni 5.4%. Berapa jumlah? Jumlahnya ialah 740,000 orang. My God. 740,000 orang hilang pekerjaan. Dan kerana COVID, hanya kerana COVID, 240,000 orang. Hanya sebab COVID. Itu data yang diberi oleh Menteri Kewangan pada kami. Jadi saya kata, kena mereka ini, pertama, mereka hendaklah diberi insurans. Skim insurans pekerja tu, SIP yang Datuk Najib dah mulakan tu. Zaman Datuk dulu lah. Zaman kita dulu, 2017, dapat kita adakan apa yang dipanggil sebagai skim insurans pekerja yang mana dibuang adalah dia punya faedah-faedah yang diperolehi. Batuk, tak maaf. Hari ini berdepan dengan saya kali ini panas sikit tu. Saya pun tak tahan. Jadi kita mencadangkan supaya mereka diberi skim insurans pekerjaan dan dicarikan pekerjaan. Graduan dan mereka yang punya skill hendaklah ada kaedah-kaedah yang tertentu untuk membantu rakyat dapat kerja. Itu perkara yang ketiga yang penting. Perkara yang keempat ialah kita minta supaya pembangunan yang banyak ratus-ratus juta di tengah-tengah bandaraya ni, apa hal kita nak tambah-tambah lagi? Bawa yang ratus-ratus juta tu pergi ke desa, keluar bandar, kampung-kampung. Saya rasa tentu ramai yang setuju. Betul tu. Tu. Saya setuju tu. Sebab apa? Saya 3-4 malam dulu saya menyatakan bahawa kita dah cukup dah. Tak perlulah Kuala Lumpur ni nak jadikan macam kota metropolitan macam di New York dan sebagainya. Bawa ke desa macam kawasan Datuk di Pontian. Ini jalan dah 2 lapis, ditambah lagi selapis, ditambah lagi selapis, sampai 3-4 lapis, apa hal? Sedangkan di luar? Sedangkan di kampung-kampung jalan masih berlubang, jalan masih kecil, orang nak lalu pun payah. Apakah Datuk suarakan ini di Parlimen? Suarakan di depan Menteri Kewangan. Okey. Kalau suara di Parlimen tu kita tentu akan suarakan. Tetapi kalau depan Menteri Kewangan ni supaya dia boleh masuk dalam bajet hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni. Saudara sekalian, jangan lupa menonton bajet. 4 pada 6 hari bulan 11 Jumaat ini pukul 4 petang bajet. Dan kita tentunya segala saranan-saranan kita itu yang kelima tak? Dia 4 tak sedap tu, kena 5. 5 apa? Yang kelima ialah kos sara hidup. Apabila kos sara hidup meningkat ni, maka kita minta antaranya supaya BSH ataupun BRIM kita dulu kita minta tambah bantuan sara hidup. Lepas itu yang kita bagi bantuan perhatian nasional BPN. BPN. Banyak sangat bercakap. BPN ditambah bantuan perhatian nasional. Alright, Dato'. Yang itu dan satu lagi untuk PKS, Perusahaan Kecil Sederhana, IKS. Ramai yang meniaga kat luar sana bukan? Betul. Dan ramai yang tak dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Saya ni baru bergunting, nampak baru bergunting. Dan tukang gunting saya ni kata, pendapatannya merosot 75%. Tukang gunting? Tukang gunting. Saya yakin bukan hanya tukang gunting. Segala perkhidmatan yang lain juga. Lepas itu kedai runcit
kedai runcit mungkin okey, tapi kedai baju, kedai kain, kedai pakaian, kedai macam-macam tu mungkin lagi merosot ya. Restoran dengan orang tak berapa boleh nak datang ramai-ramai. Kemudian gerai makan tak berapa ramai yang boleh datang, pasar malam tak berapa ramai yang boleh datang. Jadi semua itu hendaklah dilihat secara keseluruhan oleh kementerian dan beri bantuan apa yang sewajarnya dibantu. Itu untuk kumpulan-kumpulan peniaga. Jadi banyak. KWSP sudah. Dan saya yakin, saya hampir pastilah Menteri Kewangan akan mengumumkan sesuatu tentang KWSP. Tapi kita tunggu apa yang diumumkan tu, kita tunggu. Ada respon yang lain ke? Ada. Kedai makan memang sakitlah Datuk. Memang betul saya cakap betul. Memang orang ada makan kat rumah, lepas tu orang kurang berani keluar apa semua. Jadi begitulah. Ada soalan lain? Ada, Datuk? Saya banyak ada soalan lain. Tanyalah. Sebab Datuk sebagai pejuang rakyat. Sebab wakil rakyat ni bagi saya pejuang rakyat. Dan 130 cadangan tu saya dapatkan daripada orang ramai tau. Dia bukan hanya daripada cadangan saya dapatkan daripada orang ramai. Itu penting. Dan Alhamdulillah ramai memberi respon. Dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp yang saya ada di dalamnya, saya minta pandangan-pandangan mereka. Jadi saya compile masuk dalam PDF dan kita tak maulah nak sebarkan lagi tentang perkara tu. Sebab kadang-kadang kalau kita sebar terlebih dahulu, mungkin nanti menteri tak umum. Dia kata macam menteri tak ada idea pula, semua sekali idea daripada kita. Jadi satu hal. Jadi dari segi psikologinya kementerian dan juga menteri, kita kena jaga juga. Pengalaman Datuk waktu pengalaman. Kalau orang war-warkan itu dia punya idea, payahlah kita nak cedok 100% kan. Jadi kita kena ada strategi, nampak tu. Okey, persoalan saya sekali politik pula Datuk. Ya, silakan. Politik ni, apa perasaan Datuk bila dalam Malaysia kini melaporkan bahawa Tan Sri Perdana Menteri dia kata dia terima siapa saja untuk jadi Perdana Menteri daripada UMNO kecuali Presiden UMNO. Apa perasaan Datuk bila membaca kenyataan sebegitu? Tak boleh lah kata gitu ya. Sebabnya UMNO ini adalah parti yang paling kuat di Malaysia. Tidak ada satu parti di Malaysia ini yang ada 151 bahagian. 191. Dan tidak ada satu parti di Malaysia ni yang ada 22,000 cawangan. 22,000 tu? 22,000 cawangan. Di merata kampung ada UMNO. Ini rekod yang ada tangan Datuk sebagai Susah Agung kita ada rekod itu. Oleh kerana itu, presidennya adalah yang telah dipilih. Yang telah dipilih oleh akar umbi ni. Tentulah perlu dihormati. Dari segi hierarki parti. Dan satu lagi, UMNO ni kita ada 59 kursi. UMNO tu saja 39. Campur 1 MIC, campur 2 MCA, campur 1 PBRS, jadi 43. Tapi ada 15 yang melompat. Perlu juga dihormati juga. Itu. 43 campur 15, 58. Lepas tu 1 labuan melompat, 59. Kita ada 59. Oleh kerana kita 59, berapa PPBM ada? PPBM ni ada berapa kursi? PPBM ini mula-mula 13. Lepas tu dia kalah di Tanjung Piai, tinggal 12. Lepas itu keluar pula menyokong Tun Mahathir, tinggal 6. Tetapi dia dikuatkan dengan lompatan daripada kumpulan Azmin 10 dan daripada kita 15. Jadi dia ada 31. Walau bagaimanapun, asal kerusi PPBM tu ada 6. Oleh kerana ada 6, kita ada dekat 60 ni. Kenalah hormati. Hormatilah. Yang 60 ni, yang 59 kursi ni. Jadi apa salahnya presiden dia jadi timbalan Perdana Menteri? Apa salahnya? Kalau tak nak bagi pun tak payah sebut pun tak apa juga Datuk dah. Jadi bila sebut begitu seolah benci sangat kepada presiden. Lepas tu ada orang kata dia ada kes, kita punya Bung Mokhtar ada kes, boleh je timbalan Ketua Menteri Sabah. Satu perkara yang kita nak kena fahami rakyat Malaysia. Seseorang itu tidak bersalah sehingga diputuskan oleh mahkamah dia bersalah. Dan mahkamah ni pula dia ada 4 peringkat. Mahkamah Session. Kalau Mahkamah Session dapati bersalah, dia boleh merayu Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi dapati bersalah, boleh merayu Mahkamah Mahkamah Rayuan. Lepas itu yang hujungnya adalah Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan mendapati secara majoriti bersalah, barulah orang tu bersalah.
Itu sistem kehakiman kita lah kan. Itu kita kena hormati. Macam Datuk Najib, dia baru didapati bersalah oleh seorang hakim di Mahkamah Tinggi. Baru seorang. 3 hakim Mahkamah Rayuan belum bersidang. 5 hakim Mahkamah Persekutuan belum bersidang. Sehingga habis itu, barulah kita kata seorang itu bersalah atau tidak. Datuk Zahid, mahkamah yang pertama tu belum memutuskan pun apa-apa lagi. Jadi kenapa kita khawatir tentang perkara kes mahkamah dia? Jadi kita jangan khawatir. Penting dia patut mewakili parti yang terbesar dengan kursi terbanyak, diberi peluang itu. Okey, perbincangan lagi ni tentang yang banyak orang cakap ni pasal usul undi tidak percaya. Ni Datuk sebagai Ketua Agong. Ada 2 undi percaya, ada 25 undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Tetapi ialah usul-usul kerajaan didahulukan, maka usul itu nombor berpuluh ke bawah. Saya rasa usul tu macam tak naik je. Usul tu macam tak naik. Jadi itu kaedah pengaturan oleh Dewan Rakyat lah apa yang berlaku. Tapi Datuk, dari segi soal usul kepercayaan. Cuma sebelum tu saya nak sebut bahawa UMNO masih lagi menyokong kerajaan ini. Okey. Jangan kata kami pula nak sokong DAP. Kita masih menyokong kerajaan ini. Kita pun nak supaya bajet diluluskan. Bajet soal lain Datuk. Penting. Bajet ni untuk rakyat. Jadi kita nak supaya bajet diluluskan. Jangan kata kami tidak mau menyokong. Itu sebab kita dah bagi cadangan yang beratus-ratus itu untuk dipertimbang. Menteri dia ada tim bajet. Saya beritahu sebab saya pernah jadi Timbalan Menteri Kewangan. Timnya tu ramai. Apabila kita bagi banyak pun tak jadi hal. Sebab mereka boleh menganalisa segala cadangan-cadangan itu. Jadi kita menyokong bajet. Jangan kata kami tidak sokong. Kami sokong. Bajet yang baik itu kami sokong. Tetapi hendaklah bajet itu bajet rakyat. Dan kita akan terus sokong kerajaan ini sehinggalah ada PRU. Satu lagi, pada majlis tertinggi yang tergempar tu, kita membuat keputusan pilihan raya kena dibuat apabila COVID menurun ke tahap minima. Bukan selesai ya? Jadi nak selesai bila selesai? Kerana kerajaan ini cuma 113 saudari sekalian. Pihak sebelah sana 109. Lari aja 3, kerajaan dah jatuh. Kerajaan ini tidak stabil. Cara untuk menjadikan kerajaan ini stabil ialah kembalikan kepada rakyat. Biar rakyat pilih semula kerajaan. Barulah kerajaan mungkin dapat 130 kursi ke 140 kursi ke 150 kursi. Baru stabil. Tetapi dengan syarat apabila COVID di tahap yang minima. Itu keputusan penting. Itu sebab kita panggil tergempar tu. Itu antara keputusan penting yang kita capai mesyuarat Majlis Tinggi yang baru ni hari Khamis malam Jumaat. Tok, kalau berlaku pilihan raya tu, banyak Datuk sebagai Ketua Agong orang bertanya macam mana dengan kedudukan kursi-kursi UMNO yang melompat tu? Yang melompat tu itu kursi UMNO bukan kursi PPBM. Itu Presiden sendiri dah sebut Sebab saya sendiri dah sebut bahawa yang 16 campur Labuan 16. 16 kursi itu ialah kursi UMNO. Selain daripada kursi-kursi yang UMNO menang, berarti kita ada kalau campur BN tu hampir 60. 79 semua tu. Yalah, itu kalau campur GPS Sarawak. Itulah. Jadi kita yang mana kursi itu kita punyalah Kena pertahankan lah. Kena pertahan. Bukan saya nak bertanya Datuk sebagai Ketua Agong. Dan PPBM pun tahu. Saya juga dah bercakap dengan mereka, dengan kawan-kawan yang melompat tu. Saya kata kursi ni kursi UMNO, kena faham tu. Kalau kamu nak bertanding, carilah tempat lain. Saya cakap terus terang je. Tak sekarang ni pun Datuk, dia kena sampai waktunya kita kena bercakap terus terang. Cakap terus terang je. Saya kata Majlis Tinggi dah buat keputusan bahawa yang melompat itu kursi UMNO. Itu dia. Okey Datuk, ada apa soalan? Apa cerita 3 juta bagi kad pembangkang untuk sokong? Ini kita bincangkan besok. Itu kita nak dapatkan kepastian tentang perkara itu. Kita dapatkan kepastian perkara itu. Jadi kita ada perbincangan dengan ahli-ahli parlimen 43 orang esok di PWTC pukul 3 petang. Termasuk soalan tu saya tak dapat nak jawab. Okey. Jadi kata Presiden UMNO ni keluar bilik mesyuarat, betul ke? Aduh, sensitif.
bertanding semua kursi. Ya. UMNO tak boleh bertanding semua kursi sebab masa kita kuat pun kita bertanding cuma 120 kursi. Ya. Jadi yang lain-lain tu komponen Barisan Nasional. Betul. Kita kena bagi juga kawan-kawan kita, Setuju. MIC, MCA, PBRS ya. Dan kita ada pakatan yang baik dengan GPS Sarawak. okey. Isteri saya orang Sarawak, jadi saya memahami Culture Sarawak. culture Sarawak. Saya tahu isteri satu-satunya lah setakat ini. Begitulah. Orang lelaki suka cakapnya tu, apa boleh buat. Datuk kena bukan Datuk sebagai susah agung. Ya. Banyak benda susah. Muafakat nasional dia tanya. Cerita jawab tu. Muafakat nasional, kita mesyuarat 2 minggu sudah. Ya. Kita pertemuan ya. Kita adakan pertemuan muafakat nasional dan kita memutuskan bahawa muafakat nasional mesti daftar. Okey. Supaya menjadi entiti politik yang sah. Ya. Dan nanti orang kata ni pertubuhan tidak sah lah apa semua. Jadi kita nak adakan tu. Dan siapakah yang akan mula mendaftar? UMNO dengan PAS lah sebagai yang pertama lah. Ahli kedua, dua ahli yang pertama UMNO dengan PAS. Yang lain-lain tu kita tunggu. Tapi yang pertama ni UMNO dengan PAS dulu untuk kita daftarkan. Itu yang keputusan kami. Dan saya rasa ramai kawan-kawan di sana setuju supaya Muafakat Nasional daftar. Walau bagaimanapun nanti apabila kita bertanding, UMNO akan logo Dacing lah. Sebab Dacing tu dah establish dan PAS di logo PAS agaknya ya. Dan yang lain tu logo mereka lah. Okey. Datuk sedar ke bahawa ahli-ahli perangkat ahli tu Ya. Kita ada 3 juta ahli tu. 3 juta ahli. Saya cakap dengan Menteri Kewangan. Ya. Saya juga membawa surat QPEX semalam. Ya. Dan saya tadi makan tengah hari dengan Presiden QPEX. Saya menjelaskan bahawa memang saya membawa bagi pihak penjawat awam. Ya. Penjawat awam di Malaysia ni 1.61 juta. Saya pernah jadi penjawat awam. Jadi agaknya itu sebab kawan-kawan QPEX mencari saya untuk menyampaikan dan saya sampaikan. Dan adalah permohonan-permohonan penjawat awam kepada mereka ya. Jadi saya sebut pada menteri, di Malaysia ni dia punya kira-kira satu keluarga 4 orang. Satu keluarga 4 orang. Jadi dengan lain perkataan, kalau satu keluarga 4 orang, penjawat awam 1.61 juta, DNA keluarga yang ada penjawat awam tak tahu berapa. 6 juta. UMNO ni oleh kerana ahlinya 3.2 juta. Kalau kita kali dengan 4, kita ada 12 juta. 12 juta rakyat Malaysia yang ada DNA UMNO. Ni semua ramai penyokong-penyokong ni. Ni ada DNA UMNO. Kalau tak ayah, mak UMNO, ahli UMNO. Kalau tak mak, ayah ahli UMNO. Kalau tidak, ayah dengan mak ahli UMNO. Abang ahli UMNO. Jadi keluarga UMNO ni menyeluruh. DNA UMNO di Malaysia ni menyeluruh. Berbelas juta orang. Alhamdulillah, syukur. Jadi parti UMNO ni parti keramat. Itu logonya tu. Logonya tu. Tak, saya bertanya ni Datuk sebab Datuk sebagai Susah Agung, Datuk bertanggungjawab daripada pentadbiran apabila ditangguhkan perhimpunan, persidangan, apakah ini akan bersangkutan dengan ROS? Apakah Datuk dah bagi tahu pada ROS? Saya sudah beritahu ROS, saya dah hantar surat pada ROS. ROS kata itu mengikut perlembagaan, boleh tangguh. Boleh Boleh. Bukan cakap mulut tu ya? Dia suruh tulis surat, saya dah tulis surat. Ada jawab balasan? InsyaAllah kita akan kejar. Dan dia secara lisan, secara WhatsApp, KP ROS, Puan Masyati, menyatakan boleh, tak ada hal, sebab kita boleh tangguh. Kenapa kita tangguh? Saya nak maklum pada saudara sekalian kenapa kita tangguh. Kita tangguh kerana satu bahagian ada 4 mesyuarat. Pemuda, wanita, puteri dan juga bahagian. Kali 191. 764 perhimpunan. Bayangkan satu perhimpunan, kalau macam tempat saya di Pontian, perwakilan UMNO bahagian 800 orang. Bayangkan, itu baru bahagian, belum pemuda, belum wanita, belum puteri. Itu baru Pontian 4. 151 kali 4, 764 perhimpunan seluruh Malaysia. Kita tidak mahu ada kluster UMNO dalam COVID ni. Itu sebab kita tangguh dulu. Tangguh. Bukan sengaja. Hanya satu sebab. Tak ada sebab lain. Hanya satu sebab supaya kerana kita menjaga keselamatan kesihatan ahli UMNO. Kita tak mahu ahli UMNO menjakitkan kepada orang lain. Tak, bagi ahli UMNO kita khawatir
Kalau ini jadikan alasan oleh Datuk tahu apabila saya melahirkan soalan ini, Datuk tahu apa yang sedang berlegar dalam fikiran adik-adik UMNO tu. Jadi UMNO ini kita kalau boleh nak dalam keadaan selamat, tentram dan UMNO lah. Sebab saya mengatakan UMNO ini sebagai sebuah parti perjuangan. Dia bukan hanya sekadar parti politik. UMNO adalah perjuangan itu. Betul. Dan Datuk sekarang mentadbir UMNO ni tu. Di sinilah, di meja inilah kita mentadbir UMNO dan mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan UMNO ini akan terus jadi parti keramat untuk memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air, insya-Allah. Saudara, begitulah pertemuan saya dengan Dato' Ahmad Maslan, Sisa Agong, yang saya nyatakan bila saya ada kesempatan saya akan bersama dengan beliau. Banyak persoalannya. Jadi malam ini saya akan mengulas lagi dengan apa-apa beberapa perbincangan lain. Tentunya malam ini soal kepimpinan negara, tentang bajet yang saya dapatan saya tadi, dan kita akan bersua lagi. So jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dato' Ahmad Maslan kerana sudi meluangkan waktu untuk saya punya pelayar. Hari ini malam ni 1.3 tu. Wah, okay, very good. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tok pantun tu. Pantun? Ni pantun ya. Sebelum tutup kena pantun. Sebelum tutup kena pantun. Sabar. Ni pantun saya dah masukkan dalam saya punya Twitter dan juga Facebook. Pantun ini pantun tentang COVID. Okey. Tentang COVID. Mana dia? Mana muka saya? Okey. Ni pantun tentang COVID. Kenapa gelap kena cubit? Ingin berlalu lupakan duka. Untuk elak kena COVID, pakai selalu pelitup muka. Ada lagi? Ingin berlalu lupakan duka, kejar impian setiap hari. Pakai selalu pelitup muka, bersih tangan, jarakkan diri. Pantun original. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara, begitulah kita dengan ini. Kita jumpa lagi malam ini jam 9.30 malam untuk saya mengulas dalam bicara bersama dengan saya. Malam ini kita akan bincang tentang bajet, tentang persidangan parlimen yang tertangguh. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.